selamat datang ke YouTube channel Fadil Malindo Malaysia Indonesia Street Channel. Baiklah, jadi untuk hari ni saya nak share sikit lagi satu interesting perkara yang sangat menarik saya nak sharekan, iaitu 23 kosakata Indonesia yang mirip kayak seperti Malaysia tetapi ternyata beza jauh sekali. Jadi, ayo nonton sama-sama. Ayo. Okay, yang pertama daripada Indonesia, butuh. Okay, kalau di Indonesia butuh itu seperti aku butuh sesuatu, like I need something. Tetapi kalau di Malaysia, butuh itu tidak boleh dibicarakan sesuka hati, kerana butuh itu kalau di Malaysia adalah satu curse word, perkataan mencarut yang juga membawa maksud kepada alat kemaluan lelaki. Okey. Yang kedua daripada perkataan Indonesia ialah pantat. Okey. So kalau di Indonesia, pantat bererti bahagian di belakang badan mereka, iaitu organ di belakang bahagian badan lah, butt. Tetapi kalau di Malaysia, perkataan pantat itu pun sama, satu curse word di Malaysia yang harus kita elakkan kerana ianya bermaksud alat kemaluan wanita. Okey. Yang ketiga daripada Indonesia ialah nasi liwet. Okey, nasi liwet bermaksud kalau di Indonesia dia ialah apa dia punya description dia ialah is actually a rice filled with coconut milk. Jadi sebenarnya nasi liwet kalau di Malaysia dia lebih kurang sama macam nasi lemak. Tapi sebenarnya perkataan nasi liwet itu sebenarnya actually di Malaysia bermaksud liwat. Liwat itu kalau kita ambil, kita kenal dia sebagai sodomi, iaitu perkataan yang harus kita hindarkan kalau di Malaysia. Cumanya kalau di Malaysia, nasi liwet itu sebenarnya sama seperti nasi lemak. Cumanya kalau di Malaysia, kita tak guna nasi liwet, kita guna nama dia nasi lemak. Yang keempat, jimat. Okey, kalau di Indonesia, perkataan jimat itu bermaksud macam sesuatu azimat. Okey, suatu azimat. Tapi kalau di Malaysia, perkataan jimat itu bermaksud kita nak berhemat dalam kewangan. Kalau apa orang Indonesia boleh faham, kalau di Malaysia perkataan jimat tu is actually kita mahu berhemat di dalam kewangan. Contohnya macam I want to save my money. Save tu maksudnya kalau di Malaysia jimat. Tapi kalau di Indonesia, jimat tu lebih kepada sesuatu azimat. Nombor 5. Okey, nombor 5 ialah percuma. Okey, kalau di Indonesia, perkataan percuma itu lebih kurang kepada sia-sia. Macam sesuatu yang perbuatan yang sia-sia. Kalau di Malaysia, percuma itu sebenarnya kita maksudkan dia FOC, free of charge. So mungkin kalau macam this thing, if I buy, I get for free. Barang ini kalau saya beli, saya dapat secara percuma. Maksudnya free. Itu maksudnya kalau kat Malaysia maksud percuma. Tetapi kalau di Indonesia, percuma itu macam percuma sih kalau bikin itu. Maksudnya macam sesuatu perbuatan yang sia-sia. Nombor 6, senduk. Baiklah, kalau di Indonesia, senduk tu apa kita boleh samakan dengan Malaysia is actually contoh kalau macam orang Indonesia kata aku mahu satu senduk gula. Kalau di Malaysia, senduk tu bermaksud suatu senduk yang besar, macam gambar ni. Senduk yang besar. Jadi kalau di Malaysia, kalau kita nak cakap kita nak satu senduk, aku mahu satu senduk gula, di Malaysia kita akan cakap saya mahu satu sudu gula. So satu maksud tapi berbezalah. Nombor 7, jemputan. Okey, kalau di Indonesia, jemputan itu lebih kepada kalau mereka perlukan satu transportasi. Contohnya perkataan dia kata aku butuh jemputan. Aku butuh jemputan untuk aku pergi dari satu tempat ke satu tempat. Okey. Tetapi kalau di Malaysia, jemputan itu membawa maksud macam invitation. Maksudnya macam I would like to invite you coming to my ceremony. Jemputan bermaksud dia macam kalau korang nak pergi sesuatu event, dia macam invitation. Dalam bahasa Inggeris dia, kalau jemputan tu invitation kalau kita di Malaysia. Kalau di Indonesia, jemputan itu lebih ke arah macam mereka perlukan sesuatu transportasi. Nombor 8,
kereta. Okey, baiklah. Kalau di Indonesia, kereta mereka kenal pasti sebagai train. Tetapi kalau di Malaysia, kereta itu is a car. It's actually a car. Jadi kalau di Indonesia kereta a train, kalau di Malaysia kereta is car. Kalau di Indonesia kalau mereka panggil kereta mobil. Nombor 9 lagi. Kalau di Indonesia perkataan lagi itu menunjukkan macam sedang. Contohnya kamu lagi membaca, bermaksud are you reading? Contoh macam tu. Tapi kalau di Malaysia, lagi itu merujukkan macam sesuatu yang lebih. Kita nak macam mencakapkan sesuatu tu lagi lebih. Contohnya macam awak nak beli lagi, you want to buy more. Dia menunjukkan kepada sesuatu perkataan yang kita berlebih daripada itu. Untuk perkataan nombor 10, pejabat. Baiklah, kalau di Malaysia, pejabat itu ialah satu kawasan, ialah satu tempat yang kita panggil dalam bahasa Inggeris dia ialah office. Tetapi kalau di Indonesia, pejabat tu bukannya office, tetapi pejabat tu ialah orang yang akan menerima anda, ialah person. It's actually a person. Bukannya kalau kita di Malaysia, pejabat is office, tapi kalau di Indonesia, pejabat mereka gelar sebagai kantor. So untuk yang ke-11 ialah wayang. Baiklah, kalau di Indonesia wayang, kalau di Malaysia wayang is actually kita panggil cinema. Kalau di Malaysia wayang, kalau di Indonesia cinema kita panggil bioskop. Tapi kalau di Indonesia perkataan wayang tu bermaksud mereka mengklasifikasikan sebagai wayang kulit. Tetapi kalau di Malaysia, wayang itu bukan wayang kulit, wayang tu ialah cinema. Kalau di Indonesia, wayang ialah bioskop. Nombor 12, pengacara. Baiklah, kalau di Indonesia, pengacara tu kalau dalam bahasa Inggeris dia judge. Mereka yang selalunya di dalam mahkamah lah, judge. Tapi kalau di Malaysia, pengacara tu kita kenal dia sebagai MC. Selalunya kalau macam ada kat event-event ataupun di dalam TV yang ada orang pakai mikrofon, itu kita panggil dia sebagai pengacara ataupun MC dalam bahasa Inggeris ni. Tapi kalau di Indonesia, pengacara tu ialah hakim yang mengadili di dalam mahkamah. Nombor 13. Okey, nombor 13 ialah gampang. Okey, gampang. Kalau di Indonesia, perkataan gampang tu hampir setiap hari digunakan lah. Kalau maksudnya pula gampang tu kalau di Indonesia macam easy. Gampang sih mau bikin ini, it's so easy to make this. Tapi kalau di Malaysia, maksud gampang itu sangat sensitif, iaitu membawa, dia actually adalah satu perkataan curse word yang mencarut, yang membawa maksud kepada anak haram ataupun anak luar nikah. Jadi kena elakkanlah kalau guna perkataan itu di Malaysia. Okey, nombor 14 ialah buntut. Okey, kalau di Indonesia kita pergi kat hotel-hotel besar pun akan ada banyak jumpa kat hotel-hotel mewah pun sebut sup buntut. So kalau untuk orang Malaysia yang pergi, mereka akan tergelak sebentar lah. Sebabnya, tapi sebenarnya actually buntut dalam bahasa Indonesia bermaksud tail, ekor. Tetapi kalau di Malaysia, maksud buntut ialah S actually. Okey, itu ada berbeza maksud kat situ. Okey. Nombor 15. Okey, nombor 15, kemarin. Okey, kemarin. Kalau di Indonesia, kemarin dalam bahasa Inggeris ialah yesterday. Tetapi kalau di Malaysia, kemarin dia bermaksud the day after yesterday. The day yesterday. The day before yesterday. Silap. The day before yesterday. Nombor 16. Okey, nombor 16, semalam. Okey, semalam. Okey. Kalau di Indonesia, semalam kalau di Indonesia bererti the day before yesterday. Tetapi kalau di Malaysia, semalam itu bererti yesterday. Tetapi kalau di Indonesia, semalam tu the day before yesterday. Dia terbalik sikit dengan kita dekat Malaysia. Yang ke-17 ialah bisa. Kalau bisa di Indonesia macam aku bisa lakuin ini.
I can do this. Dia aku bisa, saya boleh. Tapi kalau di Malaysia, bisa bermaksud poison. Tapi actually di Indonesia pun bisa ada dua maksud. Satu, I can, saya boleh. Ataupun yang kedua sama juga, poison. Tapi kalau di Malaysia, bisa bermaksud poison. Yang ke-18, yang nombor 18 ialah Pontianak. Okay. So, kalau di Indonesia, Pontianak tu is actually nama sesuatu tempat, sesuatu lokasi di Indonesia. Nama tempat lah. Tapi kalau di Malaysia, Pontianak itu sebenarnya ialah vampire. Ataupun orang Indonesia mungkin tahu, kuntilanak. 19. Nombor 19 ialah pusing. Kalau di Indonesia, pusing dia bererti, contoh ayat dia, aku pusing lah. Okey, itu bermaksud I am having a headache. Bermaksud dia tengah pening kepala, pusing. Tetapi kalau di Malaysia, perkataan pusing itu ialah circle. Pusing itu maksudnya ialah circle. Okey, saya ingin berpusing. I want to make a circle. Nombor 20. Okey. Kapan? Baiklah. Kalau di Indonesia, kapan, contoh ayat dia, kapan kamu mau pergi, when you want to go. Kapan tu bermaksud bila. Jadi kalau kat Malaysia, kapan tu kita kena pasti dia sebagai bila, when. Tapi kalau di Malaysia, kapan itu bermaksud kain kapan. So kalau macam ada orang yang meninggal kan, orang akan balut dia pakai baju putih tu, yang macam ni gambar dia. So itu kita kalau kat Malaysia kita panggil dia kain kapan, kain jenazah. Okey, nombor 21 kita ada air kosong. Okey, air kosong. Kalau di Indonesia mungkin air kosong itu air kosong lah, air yang berisi kosong. Tetapi kalau di Malaysia, air kosong tu kita ialah plain water, ataupun kita kena pasti dia sebagai sky juice. Jadi dia bukannya air yang kosong, cawan yang kosong. Nombor 22 kita ada duduk. Okey, kalau di Indonesia duduk bererti sit. Saya mahu duduk. Aku mau duduk. Okey, I want to sit. Okey. Tetapi kalau di Malaysia, duduk tu ada dua. Satu duduk yang I want to sit, saya mahu duduk. Tetapi kalau yang kedua, kadang-kadang orang di Malaysia hampir 90% orang akan tanya, awak duduk di mana? Awak duduk di mana? Okey, sebenarnya mereka bukan tanya awak sedang duduk di mana. Mereka sebenarnya sedang memaksudkan where are you living? Where are you living? Bermaksud ialah di mana tempat tinggal awak. Tapi mereka jarang akan tanya di mana tempat tinggal awak. Mereka akan tanya di mana awak duduk. Duduk tu ialah sebenarnya ialah tempat tinggal, kediaman. Di mana kediaman awak? Di mana tempat duduk awak? 23. Okey, di Indonesia kita ada perkataan seronok. Kalau di Indonesia, seronok itu bererti negatif. Negatif, sesuatu yang negatif, benda yang harus kita elakkan. Tetapi kalau di Malaysia, perkataan seronok tu sebenarnya bermaksud happy. Saya sangat seronok. I am very happy. Tapi kalau perkataan seronok di Indonesia bermaksud negatif, ataupun sesuatu perkara yang tak baik. Baiklah, itu sahaja 23 perkataan kosakata daripada Indonesia yang mirip sama Malaysia tapi punya maksudnya beza sekali. Jadi, kalian harus berhati-hati bila ngucapin perkataan itu. Okey, so kalau korang lepas ni ada apa-apa idea berkenaan konten-konten yang harus saya buat lepas ni, so korang jangan lupa untuk komen di bawah dan jangan lupa make sure untuk like, share dan juga subscribe YouTube channel ini. Sekian daripada saya, Fadil Malindo.